Okey, daripada luar sementara menunggu sahabat-sahabat kita, saya percaya webinar ini menjadi salah satu perkara biasa apabila kita berdepan dengan musim-musim PKP ini, waktu pandemik ini. Okey Puan. Okey, jadi tajuk kupasan kita berkenaan dengan pembangunan vaksinasi COVID-19 dalam memupuk kesedaran bersama ke arah memperkasakan ekonomi global. Ya, Puan. Pembangunan vaksinasi COVID-19 dalam memupuk kesedaran bersama ke arah memperkasakan ekonomi global. Okey, jadi saya terus kepada Puan Asma Dani dulu, terlebih dahulu. Bagaimana, apa yang Puan boleh berikan pandangan Puan sehingga kini daripada karier Puan sendiri dan pusat daripada grup Puan sendiri berkenaan dengan vaksin ini, COVID yang mana kita berdepan dengan program vaksinasi hari ini. Ada orang dia anti vaksin, ada orang dia suka vaksin, dan persoalan tentang vaksin ini dah menjadi satu perkara yang sering kali kita dengar bermacam-macam jenis orang dekat luar sana Puan. Okey, jadi bagaimana kesedaran vaksin ini kita nak relatedkan dia dengan memperkasakan ekonomi global. Kalau orang tak ambil vaksin ni, apa kesan kepada masyarakat? Dan kalau orang masih ragu-ragu berkenaan vaksin ini, macam mana kehidupan akan datang kita nak teruskan? Bagaimana, apa pendapat Tuan? Puan. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasihlah semua sebab invite dan sesama kita petang ni. Okey, so apa peranan vaksin ni sendiri dalam memastikan ekonomi global zaman sekarang kan? So lebih lagi macam Asma ni lebih pada pengurusan kewangan lah. So yang kita boleh tengok bagi memastikan ekonomi Malaysia ni terus membangun, lepas tu kita memang digalakkan sangatlah untuk settlekan dos vaksin ni. Kadang bagi anti vaksin tu apa yang kita boleh sarankan, macam kerajaan sekarang pun bergiat jugalah untuk terus memperkasakan yang pentingnya vaksin ni, dan kenapa hari ni diletakkan syarat settle 2 dos baru boleh dine in dekat kedai makan, boleh buka kedai kan, macam tu. So lagi-lagi sebagai macam kat sini ada yang bekerja, mestilah kita menjalankan tanggungjawab kita lah sebagai seorang rakyat Malaysia yang betul-betul berdedikasi untuk betul-betul settlekan betul-betul vaksin second dose ni, first dose dengan second dose ni. Tak kisahlah apa pun brand yang kita dapat kan, yang penting kita jangan klasifikasi lah yang Pfizer ni kereta apa orang cakap Mercedes lah, yang tu kereta Saga lah kan, macam tu. So tu tak penting, penting kita ada protect untuk diri kita. Tu yang zaman sekarang kita kena fikirkan nyawa kita dengan nyawa orang lain. Itulah bertepatan dengan Hari Merdeka itu, iaitu Malaysia prihatin. So kita sebagai rakyat Malaysia, kita prihatin. Dari segi memang vaksin membantu untuk growkan lagi ekonomi kita. Dari segi kalau kita nak cepat Malaysia ni pulih, sama-samalah kita bervaksin. Dan insyaAllah lah, nanti keadaan ekonomi memang akan makan masa untuk pulih, tapi bila slow kita semua bekerjasama, dah akan capai satu hati, nanti boleh pulih insyaAllah lah. Itu pendapat saya. Okey Puan. Pendapat yang sungguh memberi kesan kepada kita terkait dengan metod kemerdekaan baru-baru ni Puan. Okey Puan, kita boleh tak sekiranya Puan kita berkenalan dulu dengan Puan sedikit apa yang Puan jalankan pada masa kini dengan pembangunan masyarakat untuk masa akan datang, sama ada mereka dah ambil vaksin ataupun belum ambil vaksin. Boleh Puan terangkan latar belakang Puan daripada agensi yang bagaimana untuk sama-sama kita dapat input pada petang ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asma Atika Binti Dani, asal Melaka, umur 30 tahun lah. So sepenuh masa lah bahagian financial advisor dari segi tabung simpanan, tabung pelaburan, tabung perlindungan. Okay, so yang Asma dapat kaitkan dari segi vaksinasi ni, sebab memang petang ni Asma lebih menjurus ke arah pengurusan kewangan lah semasa pandemik, tapi tak apa. Ni just general kan untuk vaksinasi ni. Kita macam Asma cakap lah, apa-apa kita sebagai masyarakat ni memang perlindungan tu penting. Sama ada tak kisahlah macam Asma cakap yang dikaitkan vaksinasi ni dan perlindungan diri kita sendiri. Sebab semua memang masa musim PKP ni membantu sangat bagi mereka
menghilangkan kerisauan. Sebab apa, kita ada 3 kerisauan semasa pandemik ni, iaitu first kali kematian mengejut. Pernah kan tengok yang hari ni kawan-kawan kita, ada yang sebaya kita, semalam sihat je tiba-tiba dah Betul. ditetapkan positif COVID dan dah stage 4, stage 5 sampai ditidurkan. Tu istilah yang orang takut lah kan, sekarang ditidurkan macam tu. Itu kerisauan lah semasa pandemik. Pertama, kematian mengejut. Yang kedua, berlaku kematian mengejut tu pastinya akan meninggalkan banyak hutang lah. Banyak hutang kita belum langsai. Tu pun menjadi kerisauan lah. Lagi-lagi kita ni ketua keluarga, lagi-lagi kita ni seorang, contohnya ibu tunggal yang membesarkan anak-anak, ataupun kita ni seorang pekerja yang dah buat banyak hutang. Lepas tu kita risau nanti banyak hutang kita belum settlekan lagi, tapi kita berlaku kematian macam itulah. Dan tiada wang simpanan. Ni pun banyak berlaku lah masa pengurusan kewangan semasa pandemik ni. Dari segi tiada wang simpanan, ada yang dah dibuang kerja, ada yang dah di-cut kos bekerja hari ni. Contohnya diberi gaji 2,000, tapi disebabkan pandemik ni, dengan kita sendiri buat hal kita tak ambil endah, kalau kita betul-betul jenis tak ambil endah pun langsung anti vaksin ke, so kita dah sayanglah tiada wang simpanan, dah cut kos kitanya duit kerja juga. So lah tu yang Asma, berdasarkan Asma punya pekerjaan ni, Asma survey kerisauan yang kita sebagai rakyat Malaysia hadapi masa pandemik ni. Macam Asma sebut tadi 3 tu. So tu yang kita kena sesama perbaiki untuk pulihkan balik daripada Asma yang cakap itulah, dengan cara kita sesama bersatu untuk vaksin. Ya, okey Puan Asma. Jadi memang tidak dinafikan persediaan daripada peringkat awal tu memang sangat penting Puan dan kita sangat tertarik dengan kata-kata daripada Puan Asma tadi. Okey Puan, sebenarnya banyak lagi soalan yang bakal kita ajukan ni. Ni selalu kita zoom di media sosial under company dan sebagainya. Okey, tapi petang ni kita lebih kepada santai dan kita lebih kepada open preview untuk ramai. Okey. Saya simpan dulu soalan untuk Puan. Okey. Dr. Laila ada di udara ke sekarang ni? Ya, saya ada di udara sekarang. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang. Dr. Mizatul Laila Ami Hamzah daripada AG Nutrition. Okey. Doktor, berkenaan dengan tajuk live kita pada petang ini, iaitu pembangunan vaksinasi COVID-19 dalam memupuk kesedaran bersama ke arah memperkasakan ekonomi global. Jadi kalau tadi daripada Puan Asma, agensi sendiri berkaitan dengan financial preparation. Jadi apa pandangan Dr. Laila sendiri berkenaan dengan pembangunan vaksinasi ni? Sehingga hari ini ada orang kita yang masih keraguan, masih tertanya-tanya, dan bagaimana kita nak berdepan dengan zaman selepas ini kita ke arah nak masuk fasa kedua ni dalam nak memperkasakan ekonomi global ni. Serba sedikit daripada Dr. Laila sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, nama singkatan saya Mir Laila. Okey, saya dalam unit rawatan holistik, perubatan holistik, dan saya juga bahagian health professional. So dekat sini untuk semua bagi pendekatan mengenai vaksinasi. Okey, bagi semua kena tahu hari ini kes dan peningkatan makin meninggi, kes sampai 19k dan populasi sembuh dekat sini 80%. So dekat sini kita rakyat Malaysia kena tahu hampir 35 juta yang on the way untuk mengambil vaksin. Okey, vaksin ni adalah untuk, bukan kita cakap kita sebelum ni tak ada vaksin, kita dah ada vaksin. Just kita nak bagi kesedaran kepada semua, kita lahir pun dah ada vaksin Tapi ramai yang rasa takut, rasa macam yalah berdebar ataupun rasa adalah benda baru. Okey, sebab apa? COVID-19 ini bukanlah selsema biasa ataupun penyakit biasa. Jutaan manusia sudah pergi hari ini dah meninggalkan kita, dan paling kita kena peka adalah orang yang kita sayang hari ini sudah pergi. Okey, kita nak meningkatkan populasi orang yang mengambil vaksin ni kepada 80%. Maknanya tinggal 20% ni kalau tak ambil, kita kira dia ada asbab kenapa dia tidak ambil. Okey, jadi dekat sini tanggungjawab bersama, kita kena ambil vaksinasi, kena ambil vaksin. Tak kira lah ada orang kata apa nama vaksin AZ lah, ada orang cakap vaksin ni lah, vaksin tu. Yang terbaru saya punya rakan doktor di utara sebab kes di utara sangat meningkat ada mereka yang mengatakan ambil AZ vaksin ni boleh
boleh membuatkan muka jadi sembab, boleh, ini adalah memang kita boleh kata tindak balas daripada vaksin. Okey, ini adalah benda biasa. Contoh anak kita lahir, kita dah bagi dia vaksin, memang akan demam. Ini adalah normal. Bergantung kepada sistem badan kita. So dekat sini pencerahan mengenai vaksin sangat penting. Kalau kita hidup sebatang kara, kita tidak ada terdedah dengan siapa-siapa. Okey, ada tak pernah dengar kes, ada satu kes dekat Batu Pahat ini under Dr. Ju, kawan saya juga dalam perubatan, di mana Dr. Ju ni beritahu kita, dia melalui anak dia balik dan just tengok bapa dia, so bapa dia meninggal dunia akibat daripada jangkitan COVID-19. Jadi kita ni dah kira pembawa, kita tak pergi lagi. Maknanya keluarga kita, mak ayah kita, yang mana kita boleh katakan mereka adalah daripada, ni yang kita nak tahu ni, kadang-kadang orang-orang kita ni dia tak tahu dia ada apa nama ni, kalau orang yang dah ada masalah kesihatan, macam mak ayah kita ada masalah jantung, ada masalah kanser, ada masalah paru-paru, mereka adalah mudah, senang untuk dijangkiti. Bagi 80% manusia, maknanya kita ni yang hidup ni mungkin dah ada ataupun tidak ada, tetapi kita tak boleh kata hari ni kita bebas daripada COVID-19. Boleh dikatakan seluruh kita ni pergi Batu Pahat ke, pergi KL ke, pergi Alai ke, pergi mana ke, semua dah ada COVID, betul tak? Betul. Betul tak? Maknanya betul. semua dah ada, cuma kita tak boleh nak mengesahkan antara kita ni positif or negatif. Just kita nak jaga bagi golongan yang komorbid, iaitu golongan orang golongan usia emas, yang kita nak bantu dia supaya jangan dia pergi kepada 20% lagi yang memang kronik. Tu kena jaga. 20% ni pun yang ada penyakit-penyakit berat, 5% lagi yang perlukan bantuan pernafasan, yang mana Malaysia bahagian hospital kita yang memang sangat-sangat teruk. So kita kena peka, vaksinasi ni adalah tanggungjawab kita. Memang ada segelintir masyarakat kita yang anti-vax. Okay, memang ada mereka yang anti-vax. Hari ni kita back to natural, kita back to nature. Bagaimana nak meningkatkan sistem imuniti badan secara semula jadi, memang ada banyak-banyak cara melalui suplemen, vitamin C, vitamin B, vitamin E. Tapi tak boleh juga kita kata dia boleh membaikkan COVID. Ini adalah virus, okay? Dan kita juga kena peka. Dan ramai juga kalangan doktor-doktor dok kaji, contohlah ni saya bagi sedikit ilmu, biji brokoli, biji brokoli dia ada juga sumber yang boleh boost kita punya sistem imuniti badan. Dalam sayur sawi, dalam sayur bayam, semua ada kebaikan yang sangat bagus untuk booster sistem imuniti badan. Hari ini anak-anak kita tak makan sayur. Kesedaran makanan healthy, maknanya kesedaran tu tak ada. Tak makan sayur, tak minum air, nak duduk dalam aircon, tak boleh duduk dalam panas. Bila kita duduk dalam keadaan panas, kita punya virus akan mati. Dapat sangat membantu. Jadi dekat sini banyak simptom-simptom Encik Wan, Encik Amizat, thank you so much. Encik Amizat pun sama dengan saya. Kita ada background dalam holistik, perubatan holistik dan juga alami, di mana kita berada PJJ under UPM, dan dekat sini kita just bagi sharing ilmu. Bagaimana kita kena ada peka. UUM bukan UPM. Salah. Okay. Yang ini UUM Ya, UUM. Semalam awak banyak UPM. sangat study. Awak banyak sangat study. Ya, tak apa. Yang sebelumnya kita under UPM, dan terbaru ni dia study Okey, doktor. sambung dia punya degree under UUM. Okey. Jadi dekat sini ada apa lagi? Okey, memang saya percaya di kalangan pendengar kita, sahabat-sahabat partisipan kita pada petang ni teruja kalau tadi kita cerita tentang perancangan keuangan apabila berlaku satu musibah yang berlaku, dan juga doktor pun terangkan sedikit berkenaan dengan kepentingan kelompok sekeliling kita hari ni yang kita pun tak sedar, rupanya jiran sebelah kita pun dah positif. Betul. Jiran kanan kita pun dah positif. Tiba-tiba dah lama tak balik kampung, mak ayah kita pun dah positif. Okey, sedikit yang doktor boleh sharekan dengan kita, boleh kongsikan dengan kita. Hari ini saya percaya banyak lambakan suplemen-suplemen di luar sana.
Dan saya percaya yang hadir dalam partisipan kita pada petang ni pun insan-insan terpilih yang memang peka berkenaan dengan healthy, berkenaan dengan life, berkenaan dengan environment, sociality kita dan sebagainya. Jadi sedikit yang doktor boleh kongsikan dengan kita kepentingan makanan tambahan tu sendiri secara teorinya macam mana? Sebab ada orang kita hari ni sampai sekarang bila kita cerita tentang makanan tambahan dia anggap perkara tu remeh. Macam mana pandangan doktor sendiri? Okey, bagi untuk mereka yang sudah dijangkiti ataupun belum dijangkiti ataupun on the way, memang kita semua akan kena. Cuma sama ada sistem immunity badan kita maknanya bila virus masuk adakah antibody kita boleh lawan. Okey. Jadi dekat sini pendekatan yang pertama adalah boost you punya sistem imun. Cara dia sangat mudah. Okey. Cara dia sangat mudah. Jangan provoke kita punya sistem immunity badan kita dengan pengambilan gula. Okey. Okey. Gula yang tinggi adalah penyakit kepada baja. In case you ambil apa dalam apa-apa suplemen terbaik di dunia, sekiranya you ambil, you makan, you consume bertahun-tahun tidak nampak kesan kerana penggunaan gula yang tinggi dalam harian kita. Maknanya stop gula, stop pewarna, stop perasa. Semua dalam keadaan pandemik COVID, kita kena tukar kepada kehidupan yang bagus. Makanan yang elok. Benda-benda yang bergoreng kalau boleh kita kurangkan, makan just sekali makanan yang goreng tu kita makan sekali je untuk sehari. Tak perlu kita nak makan 2-3 kali benda yang bergoreng yang boleh memudaratkan dan dia akan menjadi baja kepada penyakit ataupun virus yang nak masuk. So benda ni adalah rutin harian kita yang kita kena tukar. Bukan bergantung kepada satu-satu suplemen. Lepas itu kita akan cakap kita akan refer dengan doktor kita ambil suplemen ni apa semua. Doktor akan bagi tahu kita kalau dia mau kepada kesihatan, dia akan bagi tahu kita tolong stop pengambilan gula yang tidak sihat sebenarnya. Okey? Okey. Okey, jadi dekat sini the best supplement booster ada macam-macam, daripada lemon, daripada buah mangga, daripada buah pisang. Dia adalah makanan-makanan nenas yang harian yang kita ambil dia solid dekat fruit tu. Tak perlu kita nak bancuh, kita nak tambah gula, tak perlu. Dan ada juga suplemen-suplemen yang dah sedia ada, okey. Macam saya mewakili AG Nutrition, more kepada produk yang more kepada nutrition. Dengan pengambilan second sublingual, kita just letak produk di bawah lidah. Maknanya produk kita hasil daripada vitamin C yang sangat tinggi, superfruit, dan kita letak bawah lidah, dia akan terus pergi ke otak, pituitary yang akan respon apa masalah tubuh, sama ada tubuh kita sekarang sedang diserang oleh virus ataupun tidak, dan dia sangat merawat jantung. Dan a bit why kenapa orang kita ambil suplemen dia tidak berkesan. Satu, suplemen tu pergi dekat usus you. Ubatan tu pergi dekat usus you. Minum air tak cukup dalam badan. Minum air yang tidak ada, orang kata apa, tidak ada mineral, tidak ada zat. Air yang memberatkan buah pinggang kita, dan kita ambil suplemen yang tidak bertepatan. Maknanya kita tak tahu suplemen ni ada ke, buat clinical test ke, just a lab test. Ini sangat penting. Okey? Okey, betul. Kita rasa penuh manfaat pada petang ni, macam-macam ilmu kita dapat. Kita je nak kaitkan pembangunan vaksinasi ni, rupanya gula yang hari-hari kita tak keluar rumah, duduk dekat rumah ni pun COVID pun rupanya menjadi punca kepada badan kita makin lemah setiap hari. Okey, terima kasih doktor. Okey, saya berbalik kepada panel kita iaitu Asma Dani Group puan. Puan masih di udara puan Masih. Okey puan. Ada tak saya ada didatangi dengan beberapa kelompok masyarakat yang kita boleh kategorikan mereka sebagai kategori naif. Mereka yang berpendapatan, memang senang cakap waktu pandemik ni dah tak ada pendapatan langsung puan. Memang suami dah tak kerja, anak pun masih bersekolah, nak menanggung anak-anak yang masih bersekolah dan sebagainya puan. Jadi bagaimana pemahaman mereka ini tentang kesedaran pengurusan keuangan hari ini daripada segi aspek kita nak simpan duit tu macam mana, cara kita nak salurkan bantuan tu macam mana, sebab kita bekerja di bidang masing-masing dan kita bukan arif dalam berkenaan dengan zakat dan sebagainya. Jadi apa yang puan boleh kongsikan dengan masyarakat sebelum mungkin hari ini kita reda. Okey, tak tahu hujung tahun depan kita MCO kembali, dan bagaimana simpanan yang semakin kehabisan tu, pesanan daripada puan. Puan boleh share slide. Share slide.
Silakan Cik Farhan. Banyak ilmu kita dapat petang ni Tapi hashtag tapi lama sikit lah kalau tu. Boleh puan. Boleh Boleh, tak ada masalah. Cuba ni disable pula. Cuba enablekan dulu screen sharing tak lepas. Okay. Tak lupa untuk share screen. Okey, dah. Silakan puan. Try sekejap Alright. Okay, nampak tak? Okey, nampak. Okay, sekejap ya. Okay, Alan terang terus sebab memang ke arah tu kan. Betul. Silakan puan, silakan. So yang tadi yang ni Asma dah terangkan lah berkaitan kerisauan kita lah. So tadi berbalik pada soalan kita kalau golongan daif, so kita terlebih dahulu kita kena tahu kita punya real life statistik kita dari segi keperluan kewangan, dari segi life stages kita. Ada kat sini yang bujang, dari ikut belanjawanku hari tu bagi tahu golongan bujang anggaran keperluan hidup RM1,870. Bagi yang single dan memiliki car owner RM2,490. Ni dari segi married couple dengan tanpa anak, married couple dengan anak. So benda-benda ni semua ada belanjawan yang Malaysia sendiri buat lah. So bagi golongan daif tadi, maybe dia di bawah B40 macam tu lah, arrange around macam tu. Okay, so apa yang saranan Asma lah, selalunya zaman PKP ni memang kita tak boleh nak ajak orang terlalu untuk buat pelaburan, terlalu untuk tapi kita dengan hari ni yang kita sendiri mana kewangan kita tak terjejas, kita boleh siap-siap lah. Ni antara ratio yang Asma selalu bantulah klien-klien Asma dari segi nak portionkan kewangan tu. So dari segi 30% kepada simpanan, perlindungan, pelaburan. Maknanya 10% simpanan, 10% perlindungan, 10% pelaburan. Okey, lepas tu 30% ni perbelanjaan keperluan dan lain-lain lah. 30% untuk hutang dan komitmen-komitmen kita lah perbelanjaan. Dan macam Cik cakap tadi berkaitan sedekah zakat tu, kita sebagai orang Malaysia pun kita kena provide kan. Bila gaji je kita try 10% kita sedekah dan zakat lah. Dan ini membantulah golongan-golongan asnaf macam tu kan. So kita ada saham kita juga dan kita sucikan juga kita punya pendapatan. Okay, so macam Asma beritahu juga, kita kena dapat gaji, kita kena bedah siasat gaji kita. Sebab apa? Macam ada yang takut dilihat. Sebab ada yang jenis suami isteri bekerja bermula tapi disebabkan PKP, isteri kena buang kerja contohnya. So sepatutnya dua komitmen ada tapi disebabkan isteri dah dibuang kerja, so suami je terpaksa tanggung semua. Sebab tu kita kena bedah siasat balik gaji kita. Dari segi macam mana kita kena buat, jarang-jarang lah hari ni Asma tanya orang, dia setiap bulan buat macam ni. So kita buat setiap bulan listing. Seorang tu boleh ada sampai 20 listing, seorang tu boleh ada sampai 100 listing. Ada ikut komitmen sendiri. Macam ni Asma selalu suggest lah untuk kita buat. Andai kata kita masih menyewa rumah, kita buat setiap bulan berapa jumlah sewaan kita. Lepas tu kenderaan, berapa jumlah kenderaan kita bayar bulan-bulan. Bil air, bil elektrik, ni contohnya Unify, bil telefon ni kita boleh list lah ikut keperluan kita lah, kita ambil hari ni. Okay, lepas tu jangan lupa juga siapa yang pengguna kereta, kita kena buat insurans kereta ni, contohnya 2,000 sebulan, kita terus bahagi 12 bulan. So, dengan cara macam ni kita dapat tengok komitmen bulanan kita, walaupun kita punya komitmen untuk insurans kereta ni setahun kan. So kita boleh tengok juga. Dan servis kenderaan pun kena ambil kira kalau bagi pengguna kad kredit ataupun barang basah ayam ni semua sebagai kita keluarga, kita beli barang contohnya sebulan sekali. So kita kena listkan juga sebulan sekali tu anggaran berapa kita habis untuk sehari. Ni zakat kan. Ni kita kena bedah siasat gaji dulu. Okey. Okey, lepas tu macam ni tadi Asma cakap, dari segi macam tadi vaksin kita kena protect juga. Sekurang-kurangnya memang kena ambil 2 second dose ataupun first second dose kan. Dan macam doktor tadi bagi tahu pun kita kena tingkatkan imun badan kita. So macam tu juga dalam kewangan ni ada financial triangle kita. So andai kata hari ni kita bergaji paling minimum pun 1,200. So 1,200 tu kita kena lindung gaji 1,200 tu. Dengan cara macam mana? Dari segi kita wujudkan perlindungan dari segi takaful hibah contohnya yang kita biasa dengar kan. Hibah ni hadiah yang kita sendiri dah hadiahkan kepada waris kita, kalau berlaku apa-apa waris kita dapat setahun gaji kita contohnya tu. Ataupun kalau berkemampuan kita boleh tambah lagi untuk kos perubatan. Sebab kita tengok hari ni kos perubatan makin lama makin naik. Dengan inflasi pula yang makin tinggi, so kos perubatan ni dapat cover medical card lah tanpa kita guna duit simpanan kita. Lepas tu emergency pun memang semua wajibkan. Musim sekarang ni emergency fund memang penting.
Okey, lepas tu retirement investment, ni yang ke atas ni semua bila gaji kita dah bertambah, kita dah boleh ke arah untuk beranakkan duit lagi. Lepas tu ke arah untuk beli rumah kedua ke, buat emas, buat silver ke, so wasiat. So benda-benda ni kita kena set lah. Okey, Asma teruskan boleh? Silakan puan. Okay. So kalau ikut kajian Jabatan Statistik Malaysia, semakin bertahun umur kita makin bertambahlah umur. Tapi zaman sekarang disebabkan pandemik ni memang tak tahu bila kita boleh pergi. So ni anggaran lelaki 74 tahun, anggaran wanita 79 tahun. So perempuan kebanyakannya memang hidup lagi lebih lama daripada lelaki sebab lelaki selalunya ketua keluarga dan banyak memikirkan masalah lagi lah untuk support family kan. So ni selalulah kajian sendiri Jabatan Statistik Malaysia buat. Ya. Betul. Kematian COVID pun lelaki ramai. Kan. Sila teruskan puan, teruskan. Menarik ni puan. Kita kat sini ramai kan 20-an, 30-an. Ya betul. Average 20-an ke 35 macam tu. Punca rakyat Ikhtiar Muflis kita termasuk dalam golongan ni. Sebab apa? Pertama sekali pinjaman peribadi. Kebanyakannya orang bab pinjam ni memang sukalah. Siapa yang tak suka kalau tiba bank cakap Asma saya nak offer awak 100,000. Kadang kita yang gembira lah kan kita tak minta, bank sendiri offer. So benda ni lah yang kadang efek 47.35% orang muflis disebabkan pinjaman peribadi. Yang kedua, siapa yang hari ni contohnya bekerja tapi nak start buat bisnes tapi dia nak buat bisnes yang terlampau besar sangat. Kadang kita zaman sekarang ni pandemik ni kita gunakan manfaat start bisnes yang kalau boleh tak ada modal ke, dropship dulu ke, tak apa. Yang penting jangan buat pinjaman perniagaan ni. Ni antara kedua lah yang tertinggi. And then sewa beli kenderaan 12.8%. Ni pun kadang sebab kita membeli kenderaan lebih daripada gaji kita. So setakat ni untuk setahun gaji kemampuan untuk beli kenderaan lah macam tu. Okey, dan pinjaman perumahan. So ni pun dah termasuk dalam golongan yang muflis tu, 7.3% kad kredit dan lain-lain. So ni antaralah yang kajian juga dibuatkan oleh Jabatan Insolvensi. Saya tak dengar Abang Tiger. Saya dapat cuti. Apa tu? Mohon silent ya yang lain. Okey, teruskan puan. Boleh mute dia. Okey. So kajian ni pula tu Asma cakap anggaran umur kita macam sekarang umur 20-an ke 33 tahun macam tu. Ya betul. 8% menyara gaya hidup mereka dengan pinjaman. Tu macam Asma cakap pertama sekali memang orang banyak muflis sebab pinjaman peribadi lah. So boleh buat kajian 38% ni gunakan pinjaman, 38% pinjaman peribadi. Lepas tu 40% akui belanja lebih pendapatan. Contohnya gaji 5,000 tapi belanja 5,800 macam tu. Itulah kan. So melebihi pendapatan. Tu yang daripada pinjaman, daripada kad kredit. Nampak? Kad kredit ni bahayanya kita ibarat macam kita dapat duit dalam satu kad tu 20,000, kita gunakan dahulu. Duit tu selalu nak bayar dah tak terbayar macam tu lah. Ya. So penyelesaian yang Asma tengok musim pandemik ni kita boleh sesama mula belajar berbelanja di bawah kemampuan. Selalu kita zaman dulu ekonomi okey kita boleh start berbelanja ikut macam biasa tapi zaman sekarang ni kita dah kena belajar di bawah kemampuan kita. Lepas tu kena wajib disiplin menabung. Asma habiskan terus Terus silakan. Okay, lepas tu kita kena tahu buat belanjawan diri kita. Macam Asma cakap first kali kita kena asingkan keperluan versus kehendak. Kadang-kadang kita sendiri yang senang tengoklah keperluan ni benda yang kena ada untuk terus hidup. Kehendak ni pelengkap je kepada keperluan macam tu. So kita kena jangan panic buying lah. Kita kena panic saving. Musim PKP ni lebih banyak menyimpan daripada berbelanja lah. Okey, lepas tu kita kena tahu juga kita kena belanjawan tadi termasuk hutang jahat dengan hutang baik. Okey, hutang jahat ni contohnya yang menyebabkan interest tu tinggi, contohnya kat kredit tadi yang semacam cakap. Lepas tu personal loan, yang personal loan yang kita buat untuk contohnya kahwin ke, untuk pergi melancong, untuk buat rumah macam tu. So hutang jahat ni kalau boleh kita elakkan sebab menyebabkan aliran tunai kita makin teruk dan kita terpaksa beban lah kalau lambat bayar nanti interest naik macam tu. So kita kena buat hutang baik. Kalau betul-betul nak berhutang masa PKP ni, hutang baik contohnya kita invest duit untuk ilmu contohnya. Maybe ada kan orang yang nak sama belajar ke ilmu. Yang kedua, dari segi nak buat, nak beli aset. Zaman sekarang ni aset tengah rendah lah harga dia. Lepas tu interest bayar bulan-bulan pun rendah. So bolehlah kalau siapa yang berkemampuan hari ni untuk invest ke aset dari segi rumah kedua ataupun rumah first, boleh sebab bayar bulan-bulan nanti rendah sikit daripada yang biasa sebab interest tengah rendah. Ni hutang baik lah. Salah contoh-contoh So janganlah kita nak berhutang senang nak menanggung. Sebab dia cakap risiko seumur hidup nak tanggung tu. Benda tu lah yang kita nak kita masuk golongan muflis.
Okay, lepas tu sediakan tabung kecemasan. Macam tadi yang berkaitan macam mana dulu masa mula boleh hidup senang, tiba zaman PKP dah kena buang kerja, kita dah tak ada duit kecemasan tu. Sebab tu pentingnya masa kita gaji sekarang tengah okey ni, contoh gaji sekarang 6,000, kita dah ada dana kecemasan at least 6,000 juga contohnya sebulan, ataupun zaman sekarang dah tak relevan sangat 3 bulan, dia kena atas 6 bulan. Sebab kita tengok sendiri PKP hari ni pun dah setahun lebih kan. So bayangkanlah setahun lebih, ibaratnya kalau engineer dibuang kerja ataupun di cut cost. So macam mana Pak ni? Dari segi macam mana tipe kereta rosak, dibuang kerja, lepas tu hutang lagi. So macam mana kalau kita ada dana kecemasan? So sekarang yang pentinglah dana kecemasan. Dan kalau mampu untuk sediakan tarafah lah untuk diri dan keluarga. Sebab apa? Kita kena paksa lah sebab hari-hari kita berhadapan risiko. Kita tengok hari-hari kan berlaku kematian. Kematian sekarang dah setiap hari kita boleh tengok kawan-kawan update status je doakan Al-Fatihah kepada contohnya mak dia baru meninggal. So hari-hari kita tengok risiko ni. Lagipun malam tak berbau dan melindungi juga kita punya pelaburan simpanan yang kita dah buat. Terus wariskan kepada keluarga. Ni pun salah satu cara kita nak derma, ada saling bantu. Ada kata ada juga yang jenis makcik ni tukang sapu sampah je, tapi disebabkan dia punya semangat nak sara family dia boleh masuk RM50 untuk hibah RM100,000 contohnya macam tu. So dengan cara macam tu dia dah bantu waris dia kata berlaku kematian, cik-cik lumpur pada dia, anak-anak bela lah macam tu. Lindungi aset harta. Macam kalau aku juga dia membantulah untuk digunakan sebab bila ada musibah. Lepas tu nak kekalkan aset kita daripada berlaku musibah tak perlu dicairkan, maknanya terus dapat kepada waris tanpa lagi faraid. Lepas tu lepasan tarafah boleh digunakan untuk bayar hutang piutang kita. Benda-benda ni macam ni lah yang saya cakap kerisauan manusia pada zaman pandemik ni, kita boleh cover juga dengan at least adakan satu tarafah paling murah pun tak apa, janji at least ada untuk personal ataupun keluarga lah. Okay, so ni yang sebenarnya kita hari ni ramai dah pandai buat duit. ASB pandai buat simpanan, unit trust dah belajar saham, property, berniaga, tapi kita tak lindungi duit kita dah buat ni. So kita lindungi duit kita dengan hanya kita ada kita boleh lindungi kita buat ni. Tapi ibarat kita sayang lah, tak jamin dia dilindungi musibah, tapi dapat jamin kita untuk bebas daripada masalah kewangan kalau ditimpa musibah macam tu. Ni lah sebenarnya cakap, kalau boleh cari simpan duit sekarang, kita kena paksa dan kena lupa simpan. Okey, kebanyakan hari ni kita daripada zaman kecil-kecil dulu mak ayah ajar, okey nanti ada duit lebih simpan ya, macam tu. Sebenarnya kita dapat duit gaji first, contoh gaji 2,000 kita kena simpan dulu, contohnya 200. Lebihan tu 1,800 baru kita buat untuk komitmen, semula belanja. Sebab tu yang tak jadi masalahnya bila kita simpan dulu. Kalau yang jadi masalah kalau kita belanja dulu baru simpan, kadang-kadang tak ada lebihan. Itu yang jadi masalah. Sampai sekarang Raya Malaysia 1,000 je simpanan orang cakap ada dalam akaun. So kita boleh tengok balik. Kalau kita hari ni mula bekerja 5 tahun. So contohnya boleh simpan 200 sebulan, kalau setahun dah 1,400. 1,400 dari 5 tahun dah berapa ribu kan kita boleh simpan macam tu. So kita usaha ubah lifestyle. Shopping online ni kita kurangkanlah masa musim PKP ni. Okey, nanti akan datang ni 99 kan 10-10. So kita kena belajar 99. Kita kena paksa. Contohnya 9-9 kita dah belanja RM50. So kita kena simpan juga RM50. So kita kena tally lah. Nak shopping online tak ada masalah, tapi kena seimbang. 100 yang kita shopping tu 100 juga kita simpan. So benda ni lah dia kena seimbangkan bagi musim pandemik ni, sebab kita tahu lagi berapa panjang lagi kan untuk kita hadapi ni. Okey, so ni manfaat yang kita boleh kaitkan juga dengan kalau golongan hari ni yang ditimpa macam Daif tadi B40. So kita boleh gunakan manfaat duit moratorium 6 bulan ni dengan pengeluaran KWSP yang kerajaan sendiri dah bagi peluang kewangan ni. So kita kena guna manfaat. Yang penting macam ex-PM kita sendiri cakap, yang penting kita ketua keluarga kena sediakan beras, nasi semua atas dapur rumah. Jangan sampai keluarga kita tak ada makanan. So at least kita dengan duit moratorium ni kita boleh guna dan KWSP kita. So tapi kena uruskanlah duit kewangan diberi ni. Kita kena selalu fikirkan macam tak pernah dapat bantuan. Sedangkan kita dah keluarkan KWSP, tapi kita jangan guna untuk benda-benda yang kadang orang guna benda tu just untuk beli emas je. So dengan hanya beli emas pun tak membantulah. So dia kena agih-agihkan. Macam Asma selalu cakap simpan je siap-siap duit tu untuk kecemasan. At least ada 6 bulan gaji minimum. Lepas tu keperluan sajalah kehendak abaikan. Lepas tu keluarkan duit lebihan moratorium tu kau boleh sedekahkan macam tu kepada yang memerlukan. Kadang-kadang kita hari ni tengok macam ustazah-ustazah sendiri macam ABDU semua ada satu perbadanan untuk bantu orang
susah kan. So kita boleh je bantu dari segi duit lebihan kita. Kalau kita hari ni ambil moratorium, kita bantu golongan susah. Sebab at least dengan cara bersedekah ni akan datang Allah angkatlah kita punya wabak-wabak ni kan, macam tu. So kita kena berjimat dan segala benda. Okey, strategi boleh dibuat macam Asma cakap. Kalau yang mana rasa hari ni dibuang kerja ataupun yang masih lagi bekerja, fikir untuk tambah pendapatan tambahan. Sama ada kita nak kerja makan gaji ataupun kita buat bisnes tambahan. Tapi bukan bisnes yang sampai pinjam duit semualah. Kita just ambil bisnes yang senang je, dropship, agent macam tu. Lepas tu wujudkan simpanan kecemasan sebab 6 bulan ke atas macam Asma cakap. Sebab kita dah COVID pun setahun, at least 6 bulan ke atas. Lepas tu wajiblah lansirkan hutang kalau jenis hutang belajar. At least bila dah bekerja, kita berkat lah sikit kan, hutang belajar kita dah settle lah. Lepas tu keberkatan ibu bapa pun main peranan. Sebab apa? Kadang-kadang dah listing komitmen yang Asma tulis tadi, jangan lupalah tulis ibu bapa yang first dulu. At least 10% daripada gaji, 5% tu pulang kita. Janji kita niatkan, walaupun sedikit-sedikit pun niatkanlah untuk dapat berkat gaji kita tu. Betul. So pelaburan, zaman sekarang ada yang tanya, kebanyakanlah memang portfolio yang Asma jaga tanya, pelaburan apa yang sekarang sesuai. Okay, first kali kita kena tahulah manfaat dan risiko pelaburan tu. Janganlah, kadang-kadang ada orang dapat duit kedua SP macam sekali banyak 1,000 tu, tiba nak invest semua dalam saham contohnya. So kena tahu manfaat dan risiko pelaburan tu. Tapi Asma memang sejak zaman sekarang ni, yang selesa ASB tak buang haji untuk at least kita punya capital tu tak hilang. So setiap tahun nanti kita akan dapat je lah dividen tu, biar je duit park dan situ ataupun unit trust dan akaun emas. Kita bolehlah mulakan daripada 1 gram satu akaun emas dan buka macam tu. Tu paling minimum lah kita boleh buat. Lepas tu elakkan musim pandemik ni kalau tak ada ilmu lah untuk invest saham forex. Kadang orang tengok orang tak kisah pun benda-benda dia akan terus invest ke sini. So sebenarnya jangan duit dia semua letakkan dalam saham forex. Kadang benda ni high return, high risk lah macam itu kan. So risiko zaman pandemik ni memang tak digalakkan sangat untuk invest semua dalam tu. So kita kena alert scammer-scammer. Kadang ada scammer macam tadilah niat kita mulia nak bantu orang susah kan. Tapi disebabkan ada scammer yang ambil peluang untuk scam ni lah dari segi minta bantuan. So kita kena sahkan benda tu adakah betul minta bantuan ataupun tak. Dan kita kena alert juga dari segi scammer-scammer yang dari segi skim cepat kaya ni. Kadang-kadang ni lagi kita kena selalu ingatkan lah mak ayah kita kat kampung. Kadang dia tak tahu dia dapat duit selangsang macam tu jual tanah apa, dia boleh invest dalam benda-benda scammer ni. So kita sebagai anak pun kita kena ingatkan orang tua kita. Sebab kadang kat kampung ni tak terdedah dengan ilmu-ilmu ni. So kita kena selalu remind. Betul. So survival mode on sekarang macam Asma selalu suggest kat klien-klien jangan berhenti kerja sedia ada dan cari pendapatan tambahan. So memang kena survival dari segi macam ni lah. Jangan kita berharap satu sumber je, kita usaha juga tambah-tambah. Sebab apa? Macam kita belajar hari ni, kita boleh juga tambah pendapatan hari ni. Okay, so ni last cakap So kewangan orang muda ni, macam kita orang muda ni masih tak banyak komitmen. So simpananlah harus diutamakan. Kau boleh sebelum ni contoh kita boleh simpan 100. So musim PKP ni kita bolehlah try berjimat sebab kita dah macam doktor tadi mesti cakap kita sekarang dah banyak masak sendiri contohnya. Sebab apa kita nak makan makanan sihat kan, dah kurang beli luar. So kita dah boleh simpan. Dulu belanja untuk lunch, untuk dinner dah sampai RM30 sehari. So RM30 tu kita boleh simpan macam tu. So Asma selalu pesan juga, bukan kita punya gaji membuatkan kita kaya, tapi disebabkan kita punya spending habit tu. Kalau spending habit kita tu ke laut, memang ke laut lah simpanan kita. So kita kena usaha untuk perbaiki kewangan kita. Okay, itu je lah yang Asma dapat sharing. Ya, okey. Ada yang tanya-tanya je dah panjang pula. Kalau ada soalan-soalan daripada partisipan kita pada petang ni boleh ajukan terus. Atau penting okey, jadi kita berbalik kepada perkongsian daripada Puan Asma tadi. Saya percaya slide tadi tu memainkan peranan yang sangat penting hari ini, tapi ramai orang terlepas pandang. Betapa pentingnya saving kita dan ia memberi satu manfaat berguna untuk masa-masa hadapan kita. Dan kalau kita tengok hari ni shopping online, Lazada, itu adalah perkara biasa bila orang duduk rumah hari ni. Dia mudah sangat nak berbelanja sakan, okey. Tapi hakikatnya keperluan untuk mak ayah kita, keluarga kita, saving kita tu sendiri kita abaikan. Okey. Jadi mungkin kita boleh panjangkan perkara ini melalui panel-panel kita yang ada dan soalan-soalan bakal kita kutip selepas ini supaya ilmu ini dapat kita manfaatkan. Okey, jadi saya sangat tertarik kepada perkongsian Puan Asma tadi.
pekerjaan hakiki kita hari ni kita jangan sesekali tinggalkan dan boleh kita tambahkan dia dengan elemen-elemen bisnes. Dan saya percaya partisipan kita pada petang ni hampir 90% adalah mereka-mereka yang biasa dengan bisnes online, okey, bisnes trading dan sebagainya. Okey, Puan Asmah, sementara menunggu soalan-soalan daripada sahabat yang lain, saya terus kepada Dr. Laila. Okey Doktor, masih di udara Ya, boleh. Ya, Okey. boleh. Okey Doktor, kalau tadi Puan Asmah memberi banyak info berguna berkenaan dengan persediaan kita, okey. Bagaimana kita nak menyusun strategi yang baik sistem keuangan kita pada hari ini. Okey. Dan bagi pandangan doktor sendiri, bagaimana masyarakat kita hari ini jika memilih salah satu daripada agenda bisnes untuk produk kesihatan, adakah satu peluang yang relevan sekaligus memberi kesan kepada pembangunan ekonomi global kita itu bagaimana? Kita go through doktor pada petang ini. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya nampak dalam keadaan pandemik COVID-19, about 2 years kita sedang struggle, ramai orang yang hilang pendapatan, ramai orang yang sangat-sangat perlu butuhkan keuangan, ada orang yang sampai tak makan, di mana sampai ada satu masa naikkan bendera putih, betul tak? Benda yang kita nampak. Okay. Hari ini perniagaan pekerjaan hakiki adalah pekerjaan hakiki. Kita kena backup juga dengan bisnes. Okay. Ramai juga di kalangan mereka kat luar sana, tak kiralah you orang awam ataupun tidak, ramai orang yang sedang melakukan online business. Okay. Bagi saya kita kena ikut peredaran masa, dan ramai juga doktor-doktor juga yang dah buat online coaching juga untuk pesakit-pesakit yang diabetik lah, fatty liver lah, cancer lah, kita buat online saja supaya kita bataskan pergerakan dan produk makanan kesihatan atau perubatan kita akan post. Okay. Jadi dekat sini apabila kita duduk dalam keadaan ekonomi yang sangat menggugat, berlaku penceraian, macam-macam yang akan berlaku bila kita mengalami kekangan ekonomi yang sangat-sangat meruncing. Jadi dekat sini saya ucapkan terima kasih kepada Encik Amizad dan juga Puan Asmah tadi, bahagian kalau tak silap saya, bahagian apa dia? Ekonomi apa? Financial advisor daripada Asmah Deni. Yes, financial advisor yang rata-rata kita tak peka, kita tak tahu monthly income kita berapa dan bagaimana perniagaan sangat dapat membantu. Sebenarnya melalui perniagaan kita sangat dapat membantu, cuma kita kena pandai memilih perniagaan. Okey, dan jangan kita pilih perniagaan yang tak pernah kita cuba. Contoh dia macam perniagaan buka kedai makan ke apa ke yang kita tak ada pengalaman. So biar kita buat just outlet untuk produk orang lain pun tak apa. Yang penting KKM kena ada, kalau dia adalah networking AJL kena ada, maknanya itu halal kena ada, semua sangat penting. So sangat membantu daripada kita duduk di rumah buang masa tengok TV, dan daripada kita cakap benda yang tak ada apa-apa yang kita buat harian kita, better kita belajar buat online marketing, much more better lah, insyaAllah. Ramai juga anda macam student yang PM saya bagaimana nak dapatkan income, kalau satu hari RM50, kalau satu hari RM100, kita boleh bantu you daripada segi ekonomi untuk membangkitkan you punya ekonomi, dan you bolehlah kalau dah ada ekonomi, dah ada duit, dah ada monthly punya income, dan you bolehlah buat financial untuk you punya ekonomi, yang you boleh structure macam mana you nak buat untuk masa akan datang. Macam saya sendiri pun kita base juga kalau ada dalam unit rawatan, so apa yang penting kalau saya dapat bantu dalam unit rawatan, kita akan turun padang untuk bantu. Tapi saya banyak buat juga online marketing melalui Facebook, saya buat online marketing di mana sangat ramai orang ingin sihat, dan juga ramai orang yang tak tahu nak cover duit kewangan yang tadi tu sangat bagus Encik Wan, Encik Amizad Terima kasih banyak-banyak. Okey. Jadi kat sini peka dengan masalah ekonomi tu kita kena ada kesedaran sendiri. Jangan sampai dah masuk lubang, maknanya kita dah tinggalkan anak-anak kita, keluarga kita dengan keadaan yang financial yang memang sangat-sangat menggugat. Kita tengok ramai kes bunuh diri, ramai kes yang kita tengok penderaan, semua mengakibatkan terjejas daripada segi ekonomi. So ekonomi hari ini sangat tergugat ni, ramai orang dibuang kerja macam saya cakap tadi. So pekalah back to business. Dia business biasa, just share je. Contoh ada orang buat propoja ke apa, tak kisah, buat je. Okay, sebab ramai juga orang berjaya. Okay, Encik Amizad. Okay Puan, sorry Dr. Laila dan seorang doktor sendiri pun hari ini
menguasai dan memberikan input dan juga output berkenaan bisnes online marketing hari ini. Dan saya percaya rata-rata perkara ini bukan perkara biasa-biasa lagi, dan dia dah jadi satu rutin, saya percaya, sebab berbalik kepada isu COVID juga hari ini yang kita menjadi tajuk kupasan dasar kita hari ini, sebab mengapa kita memilih suplemen dan juga perancangan keuangan tu dia sangat sinkronis pada hari ini. Betapa pentingnya kedua-dua perkara ini dalam membentuk satu suasana perubahan ekonomi yang terbaik pada hari ini. Okey, dan jadi saya percaya ramai masyarakat di luar sana yang tertanya-tanya, panel, 2 orang wakil panel kita pada petang ini. Okey, jadi Dr. Laila boleh share sedikit tak, Dr. Laila base di mana, HQ di mana dan bagaimana untuk kita hubungi Dr. Laila sendiri selepas ni bersama ada Facebook dan sebagainya. Okey, baik. Okey, saya punya office di Melaka, okey, di Pulau Gadong, Melaka. Untuk orang Melaka boleh datang je. Yang untuk ada masalah kesihatan juga boleh saya bantu bersama. Okey, untuk more produk, kita more kepada nutrisi produk. Okey, more kepada nutrisi yang sangat penting untuk darah kita. Dan saya more menggerakkan produk di bawah AJN, maknanya AGN, AG Nutrition, di mana produk kita daripada Malaysia, produk buatan Malaysia dan sangat bagus dengan kandungan buah zaitun dan juga delima. Okey, yang ini saya just masuk sedikit mengenai suplemen yang mana kita boleh bantu anda semua untuk silakan. Anda semua dengan income, untuk dapatkan income. InsyaAllah. Dan purata bayaran bonus di sini hampir 85% dan sangat dapat membantu semua, insyaAllah. Okey, Encik Wan. Okey, itu dia. Jadi kita boleh panjangkan perkara ini kerana memberi satu manfaat yang berguna kepada ramai pendengar-pendengar kita, partisipan kita pada petang ni. Okey, seterusnya saya berbalik kepada Puan Asma tadi, Puan Asma. Okey, kita go through Puan Asma dan jadi bagaimana pandangan Puan Asma sendiri sekiranya ada sahabat-sahabat anak muda kita hari ini yang ingin mungkin dia pernah terjebak dengan gejala forex dan sebagainya tadi, scammer ya Dr. Laila. Okey, scammer, dan sebenarnya ramai, saya percaya ramai di keliling kita, tetapi apabila berlakunya pandemik dan yang ramai itu juga tak nak mengaku mereka kehilangan punca pendapatan, saving semua habis dan sebagainya, Puan Asma. Jadi Puan Asma boleh go through cara dan bagaimana untuk kita involve di dalam perancangan keuangan yang tersusun hari ini seperti yang Puan Asma sharekan dengan kita tadi. Kaedah dan rekrut ejen ke dan sebagainya mungkin. Okey, macam sekarang bagi siapa yang dah terkena ataupun dah memang dah termasuk dalam yang forex tadi ke saham yang benda-benda saya memanglah tak boleh patah balik, tapi kita boleh perbaiki untuk akan datang punya gaji ni. Kita kena portion kan, macam Asma cakap, kita kena bedah siasat betul-betul gaji yang kita dapat hari ni. Macam Asma cakap, mulakan dulu pandemik ni kita simpan tempat yang selamat dulu. Contohnya simpanan tabung haji yang biasa kita buat kan, ASB saving macam tu. So at least kita punya capital untuk simpanan kecemasan ni kita dah hasilkan. Lepas tu kita contohnya kita boleh simpan duit simpanan kecemasan ni contohnya 200 sebulan. So kita letaklah 30% untuk kegunaan kita sendiri, 70% tu untuk tabung haji dan ASB. Kegunaan kita sendiri maybe kita zaman sekarang kan kita akan berdepan dengan risiko, kita boleh portionkan sikit, 50 ke tabung hibah ke macam tu, medical card sikit. So at least apa-apa jadi, kalau kita wadid ke, kadang kita tak nak pun bercampur dengan orang yang dah kena COVID hospital kerajaan, kita nak ringankan beban orang-orang doktor-doktor di sana lah yang dah merawat pesakit COVID, pasal sama nak rawat lagi kita yang bukan pesakit COVID. So biarlah ringankan beban dia orang, kita masuk hospital swasta contohnya lah. Kalau kita hari ni daripada terjebak forex yang kita sendiri pun tak belajar betul-betul, lepas tu masuk je selansam dia, baik kita agih-agihkan sikit. Macam Asma cakap, agihkan sikit untuk 10% tabung perlindungan, 10% simpanan tabung haji ASB tadi, 10% untuk pelaburan yang betul-betul kita tengok patuh syariah dan memang disahkan bank negara. So contohnya macam yang selamat unit trust pun okey juga, ataupun akaun emas. Kita buka akaun emas yang gold bar tu pun okey juga, 1 gram sebulan contohnya tu. Kita belajarlah untuk konsisten menyimpan dan kita kena selalu jugalah macam Asma cakap, kita kena selalu disiplin. So kita kena start dah. Dapat gaji start bulan 9 ni contohnya, dapat gaji bulan 9 ni 2,200 terus simpan dulu. 1,008 baru belanja macam tu. So dalam sama kita boleh juga, macam Asma pun sebagai financial advisor ada juga membantu dari segi rekrut lah untuk ejen takaful lah. So
boleh gunakan manfaat ni untuk kita perbaiki kita punya financial structure, bersama-sama kita tambah juga pendapatan untuk ajar orang lain macam mana kita nak rancang keuangan. So dengan cara macam tu pun kita boleh generate passive income. So benda-benda macam ni tanpa modal yang tinggi lah. Contohnya kita memang ditauliahkan bank negara, kita ambil je lesen RM80, dah boleh lulus, dah boleh terus ajar orang macam mana kita nak manage keuangan yang betul dari segi simpanan, pelaburan dan perlindungan. Benda-benda ni lah yang main peranan masa PKP ni dari segi yang Asma tengoklah dua benda yang masa PKP ni yang ramai cari perhatian dari segi suplemen tadi betul. Yang kedua dari segi macam mana nak uruskan kewangan ni. Ni dua benda yang musim PKP ni orang ambil berat. So memang relevan sangat untuk kita try jana income dengan contohnya jadi ejen takaful ke, ejen unit trust ke, ataupun ejen macam dropship untuk suplemen ataupun benda tu relevan lah sekarang. Okey. Sangat memberi manfaat perkongsian kita pada petang ni. Jadi masa pun mencemburui kita dan saya percaya daripada panel Dr. Laila dan juga Puan Asma Dani sendiri kita boleh panjang-panjangkan perkabaran yang baik berkenaan dengan strategi pemakanan, keuangan, financial freedom dan sebagainya pada hari ini. Okey, jadi sebelum kita menutup majlis pada partisipan kita pada petang ni, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang dapat meluangkan masa pada petang ni. Terima kasih kepada Dr. Laila dan juga Puan Asma Dani dan insya-Allah